Terima kasih Tuan Ketua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan Akta Pendidikan Pindaan 2014. Saya mengambil masa sedikit saja menambah daripada apa yang rakan-rakan telah sebutkan tadi. Yang pertama, kita lihat pindaan rang undang-undang ini adalah satu pindaan bagi transformasi pendidikan vocasional melalui penjenamaan semula sekolah menengah vocasional kepada college vocational. Saya mengucapkan tahniah di atas usaha yang telah dibuat oleh kerajaan. Semua saya ingin penjelasan daripada kerajaan ialah sejauh mana persiapan yang telah diberi kepada sekolah-sekolah vocasional. Sebab itu adalah sebab apa yang kita lihat hari ini adalah satu transformasi pendidikan yang mana dia sudah tentu memerlukan kepada banyak perubahan, terutama dari segi peralatannya, persiapan sekolah, persiapan guru dan sebagainya. Sebab saya dapat makluman sebelum ini, ada di kalangan pelajar-pelajar di sekolah vocasional, contoh dalam membaiki TV kongsi 40 orang satu TV. Macam mana nak lahir tenaga mahir yang mempunyai kemahiran tinggi kalau peralatan tidak cukup? Ada aduan daripada para guru, barang-barang yang diperlukan diorder berbulan tak sampai lagi. Jadi sejauh mana kepekaan kementerian memastikan peralatan-peralatan yang diperlukan secukup mengikut standard yang ditetapkan untuk benar-benar melahirkan pelajar yang berkualiti, yang berkemahiran tinggi. Sebab saya bimbang berulang kes yang sama, sebab saya pernah pergi ke sekolah-sekolah yang berkenaan dan mendengar aduan daripada pihak sekolah banyak kekurangan yang mereka keluh kerana mereka nak mengajar tetapi peralatan yang lambat sampai, tak mencukupi dan sebagainya. Yang kedua adalah latihan kepada guru. Kita nak lahirkan pelajar yang mahir, guru juga mestilah mempunyai kemahiran. Bayangkan mereka yang sebelum ini mengajar di sekolah vocasional, apabila dinaik taraf kepada sekolah vocasional, latihan yang diberi terutama bagi guru-guru kemahiran, mereka ni terutama guru-guru yang veteran, mereka diajar dengan teknik-teknik teknologi yang agak ketinggalan berbanding dengan teknologi yang baru. Jadi menyebabkan kebanyakan daripada guru-guru yang lama yang masih lagi mengajar di sekolah vocasional, tapi apabila dinaik taraf kepada college vocational, mereka tidak mempunyai kemahiran tinggi dalam mengajar, terutama kemahiran menggunakan mesin dan teknologi yang terkini. Jadi sejauh mana latihan yang telah diberi kepada para guru, para pensyarah, untuk memastikan mereka mempunyai kemahiran dalam menepati matlamat college vocational itu diwujudkan. Yang seterusnya, saya ingin tahu tentang kebajikan guru. Sejauh mana skim yang telah diberi kepada para guru, apakah dia masih dari segi gajinya, kemudahannya sama seperti di peringkat sekolah vocational? Kalau dia naik taraf dari segi jenama saja, tentang dari segi kualitinya, dari segi gurunya, dari segi skim gajinya sama, indah khabar daripada rupa. Sebab saya pernah mendapat aduan di mana mereka bekerja, kalau di peringkat sekolah vocational mereka bekerja mungkin sampai pukul 2, pukul 3 petang, tetapi apabila taraf college mereka terpaksa balik pukul 5, pukul 6 petang, tetapi gaji mereka sama. Jadi mereka sejauh mana perkara ini diberi perhatian oleh pihak kementerian untuk menilai kebajikan para pensyarah ataupun guru, dan supaya memastikan mereka setaraf dengan image college itu sendiri. Yang seterusnya ialah saya ingin tahu tentang sejauh mana manfaat yang telah digunakan oleh kerajaan. Sebab kita sekarang mempunyai lambakan siswazah yang telah lepasan siswazah yang begitu ramai, yang mereka ini tidak mempunyai kemahiran. Mungkin mereka cemerlang di sudut akademik, tapi mereka tidak mempunyai kemahiran, menyebabkan mereka payah untuk berdapat pasaran di tempat pekerjaan dalam negara. Jadi hari ini sejauh mana adakah satu mekanisme dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan pasaran siswazah juga yang berminat dalam bidang kemahiran ada peluang untuk memasuki ataupun latihan-latihan kemahiran ini untuk melahirkan tenaga mahir yang berkualiti memenuhi keperluan negara. Sebab kita tahu 8.4 juta tenaga dalam negara kita buruh yang tidak mahir dalam negara kita, dan kebanyakan pendatang asing yang datang ke negara kita adalah buruh yang tidak mahir. Jadi saya ingin penjelasan juga setakat ini berapa peratus sebenarnya
yang kita ada dalam negara kita, tenaga mahir yang berkemahiran tinggi. Sebab untuk mencapai taraf negara maju berekonomi tinggi, kita memerlukan tenaga mahir yang ramai. Tempoh hanya 2020 target kerajaan untuk mencapai negara maju berpendapatan tinggi dengan beberapa tahun saja lagi. Apakah kita sempat mencapai ini dengan keadaan persiapan yang masih jauh kita tengok ketinggalan daripada apa yang kita harapkan? Dan begitu juga apakah mekanisme yang akan dibuat oleh kerajaan untuk mengatasi masalah pelajar-pelajar yang tercicir, yang kita dapat pastikan setiap tahun puluhan ribu pelajar-pelajar yang tercicir, yang mereka ni kadang-kadang terus masuk kepada pasaran pekerjaan dengan tidak ada apa-apa kemahiran. Jadi jauh mana perkara ini diberi perhatian untuk memastikan modal insan ini yang menjadi tonggak utama dalam pembentukan negara kita dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih Tuan Menteri. Ya. Dia terkejut. Ya, Pak bentar.